Buletin Didik 14 Januari bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menyahut usaha negara untuk melahirkan tenaga mahir tempatan, syarikat konsultan pendidikan Akademi YEG melancarkan YEG Pesta Sambung Belajar 2023. Ia selaras sasaran Malaysia untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Pengarahnya Hassan Ithnin berkata pihaknya kini bekerjasama dengan beberapa buah institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang menawarkan kursus yang memenuhi keperluan industri. Menurut Hassan, pihaknya melalui YEG Pesta Sambung Belajar 2023 akan mendekati pelajar dari seluruh pelosok negara untuk menggalakkan mereka meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Kita di YEG, kita adalah education advisor. We will advise the pelajar apa kos yang sesuai dengan dia mengikut kelulusan dia dan mengikut dia punya kriteria, personality dia. Apa profesi yang sesuai untuk dia. Dan yang selepas bulan 3 baru kita akan lakukan secara roadshow, secara fizikal. Sebab itu semasa itu pelajar sudah habis SPM. Sewaktu itulah kita bulan 3 hujung baru kita akan start jelajah satu Malaysia untuk YEG Pesta Sambung Belajar. Jelajah ni maksudnya jelajah every daerah di Malaysia secara fizikal. Permulaan ini Januari to March kita lakukan secara online. Dalam majlis pelancaran YEG Pesta Sambung Belajar 2023 siang tadi, sesi perkongsian turut diadakan oleh beberapa tenaga pengajar terkenal. Antaranya Fellow Pusat Latihan Teknikal MyTech yang juga penyanyi dan pelakon Zarul Umbrella, pensyarakanan Diploma Pengurusan Umrah dan Haji Haris Ismail atau PURIS, serta pensyarakanan Diploma Pengurusan Umrah dan Haji yang juga pengerusi Kolej Antarabangsa Inovatif Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob. Beliau adalah bekas Naib Chancellor Universiti Malaya. Tangan yang menghayun buaian boleh mengguncang dunia. Peribahasa itu sinonim dengan peranan wanita dalam mengasuh anak-anak sejak kecil lagi. Namun siapa sangka kata-kata sama kini boleh ditujukan pada kaum lelaki yang mula menceburi bidang dimonopoli kaum hawa itu dengan bergelar guru taska. Melalui pendekatan dan cara yang tersendiri, mereka juga mampu mengendalikan dan berinteraksi dengan kanak-kanak. Tak sampai 10%. Itu peratusan jumlah lelaki yang berani menongkar arus menceburi bidang pendidikan awal kanak-kanak dengan bergelar guru taska. Namun tidak bagi adik-beradik ini, Ahmad Syamil Zulkarnain 32 tahun serta Ahmad Syariman Zulkarnain 27 tahun yang menganggap kerjaya itu menyeronokkan dan mempunyai aura tersendiri. Ahmad Syamil berkata kehilangan ayah ketika remaja memaksanya selaku anak sulung mengambil alih peranan seorang bapa kepada 6 adiknya. Bertitik tolak daripada itu, kasih sayangnya terhadap kanak-kanak lebih menebal. Cikgu lelaki tak boleh mandikan kanak-kanak, tak boleh tidurkan kanak-kanak. Waktu mandi, waktu tidur, kita perlukan sedikit, bukanlah kata kekerasan, tapi tegas. Contohnya beratur dalam kumpulan, jangan lari dalam toilet nanti jatuh. Waktu tidur jangan main. Jadi cikgu lelaki tak dapat menjaga daripada situ. Jadi bila situ kanak-kanak ni lebih suka lelaki sebab lelaki tak pernah marah. Kesan emosinya ialah bila ada cikgu lelaki lebih ceria. Kerana kita maksudnya macam saya katakanlah, kalau kita pergi psikologi itulah lebih dalam. Tapi wanita ni dia lebih kepada emosi. Lelaki ni dia lebih kata berfikiran yang waras sikit lah ataupun matang lah maksudnya. Tapi wanita pun dia hebat-hebat, tak masalah. Okay, daripada situ kita perlukan gabungan kedua-dua. Meskipun mempunyai diploma dalam e-dagang, kerana cinta terhadap kerjaya berkenaan, Ahmad Syamil turut mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Kini hampir 10 tahun, beliau menjawat jawatan sebagai guru taska. Encourage tu, first kali minat pun penting. Kalau kita tak suka kanak-kanak, kita cepat marah, janganlah masuk. Sebab nanti dah jadi kes cedera atau sebagainya. Kalau kata ada minat menjagakan anak buah di rumah atau sebagainya dan rasa peluang ni boleh pergi jauh. Maksudnya dia sendiri ada boleh, sebab dalam bidang ni lelaki masih lagi diperlukan. Jadi kalau rasa nak kata peluang yang agak kurang daripada persaingan lelaki tu. Bagi Ahmad Syariman terdedah dengan keluarga yang menyukai kanak-kanak mencorak sama perwatakannya.
Stigma negatif berhubung golongan lelaki menjadi guru taska perlu disangkal. Katanya masyarakat kini sudah sedar keperluan jawatan itu tanpa mengira gender. Kita pun tak nak salahkan, macam saya kata, isu di sini di mana Malaysia ni kerap ada masalah pedofil. Benda-benda tu mostly yang tak berdaftar, taska yang tak berdaftar, dia tiada kurang kata macam kurang dari segi ajaran kanak-kanak ni, pendidikan kanak-kanak ni. So maknanya dia buat tu memang first tak ada lesen lah. So mostly yang tu. So biasanya parent nak murah ke apa ke, dia akan hantar ke situ, and then kita tak nak disalahkan, cumanya itu pilihan orang. Macam itulah risiko-risiko yang orang akan hadapi. Mempunyai sifat sabar, sayang serta bersedia dengan pelbagai ragam si cilik antara kriteria utama untuk menjadi guru taska. Siapa sangka kerjaya yang sebelum ini hanya dikuasai oleh kaum wanita mula dipelopori kaum lelaki. Benarlah kata pepatah, hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Izzati Rizan melaporkan. Ya sayang. Bukan sekadar bertugas di belakang kaunter mengambil ubat-ubatan, ahli farmasi juga bertanggungjawab dalam memberi nasihat ubat-ubatan demi kesihatan pesakit. Lebih utama, peranan mereka penting dalam memberi kesedaran tentang bahaya pengambilan ubat-ubatan secara sembrono tanpa mendapatkan pandangan pakar. Segmen Kerjaya minggu ini mendekati ahli farmasi. 8 tahun bertugas sebagai ahli farmasi komuniti, macam-macam ragam pesakit yang terpaksa didepani Nur Syafa Adina Zakwan. Bukan tidak mahu memberi ubat-ubatan seperti yang diminta pesakit, namun setengahnya perlu mengikut prosedur yang ditetapkan. Our job is actually memang untuk buat satu definite line di mana kita gatekeeping this antibiotik ataupun ubat-ubat yang memerlukan prescription. Kita kena orang kata kita kena tahu which one ubat ni memerlukan prescription. So kita kena educate pula dengan kita punya patient. I'm so sorry puan, this ubat memang kena ada prescription, and the reason why we cannot sell it macam tu je. Ada orang dia fikir kita tak nak jual tu is because kita nak tingkatkan harga tau. Tapi sebenarnya bukan. Benda-benda ni memang tertakluk di bawah akta racun, di mana penjualan ubat yang di bawah grup B kita memang kena ada prescription daripada doktor. Wanita yang berasal dari Kelang ini memulakan kerjanya dengan berbekalkan diploma perubatan makmal sebelum melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda farmasi. Syafa cenderung untuk menjurus ke bidang community farmasi kerana sikapnya yang gemar meluangkan masa dengan pesakit untuk berkongsi ilmu perubatan. Bahkan kini Syafa mula melebarkan sayapnya dengan aktif berkongsi pengetahuan dan ilmu mengenai ubat-ubatan dan pemakanan di akaun TikToknya. Biasanya kalau macam benda-benda viral macam tu kan, means kalau kita nak kuruskan badan, then you heard something product yang viral boleh kuruskan badan and even got some testimony about it, kita rasa macam I need to try this. Tetapi sebenarnya you don't really have knowledge on the ingredients. So the reason why I really buat this content on TikTok is actually untuk raise awareness sebenarnya. I nak kita punya masyarakat cakna tentang apa saja jenis produk yang diorang ambil, diorang amalkan. Kadang-kadang kita tahu the consequences. Ada juga ada few other doctors yang buat those post kan, yang buat those videos, yang buat raise awareness on FB pun ada. Tetapi kita punya masyarakat still choosing on using those products. Biarpun profesion sebagai ahli farmasi sering dibanding dengan kerjaya lain dalam bidang perubatan, peranan ahli farmasi juga sama penting, memerlukan pengetahuan kesihatan yang lengkap. Sebagai ahli farmasi, pengetahuan mereka tentang ubat-ubatan melengkapi tugas seorang doktor yang lebih cenderung kepada mendiagnosis penyakit. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu baru-baru ini mengambil inisiatif mengadakan satu karnival sukan dan kebudayaan Fun Ball and Kids Athletic bagi melatih murid-murid prasekolah. Program bertujuan membentuk kepribadian murid yang bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi memiliki nilai sahsiah dan seterusnya dapat menabur bakti kepada kesejahteraan negara. Ikuti laporan disediakan TV PSS Leachers TV, Sekolah Kebangsaan Alur Lintah Besut Terengganu untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV PSS untuk semua. Saya Alia Syada dari Liches TV PSS Sekolah Kebangsaan Alulintah. Baru-baru ini telah diadakan Karnival Sukan dan Kebudayaan Prasekolah peringkat negeri Terengganu. Kami juga turut diberi peluang untuk membuat liputan dalam karnival tersebut. Jom sama-sama kita saksikan warna-warni karnival yang berlangsung. Karnival Sukan dan Kebudayaan ini bertujuan memupuk semangat kesekanan dan kebudayaan di samping menjungkil bakat terpendam murid-murid prasekolah serta memupuk semangat berpasukan. Bagi menyemarakkan kembali kegiatan sukan dan kebudayaan, pelaksanaan dan pengukuhan dasar satu murid satu sukan dan seni budaya telah dimulakan di sekolah. Ianya bertujuan untuk memastikan penglibatan setiap murid dalam aktiviti sukan dan kebudayaan di sekolah, menerapkan nilai-nilai sukan di kalangan seluruh warga sekolah, serta mengembalikan sekolah sebagai institusi utama untuk melahirkan bakat-bakat sukan dan kebudayaan dari peringkat akar umbi. Melalui aktiviti sebegini, diharapkan dapat memberi pengalaman dan pendedahan awal kepada murid dalam penyertaan pertandingan sukan dan mempertingkapkan tahap stamina selaras dengan perkembangan motor halus dan motor kasar murid. Ianya juga diharapkan dapat mengeratkan silaturahim antara guru dan murid dari seluruh negeri Terengganu. Tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah, apa yang cikgu lihat amat meriah, menarik sekali dan teruja cikgu lihat berbagai ragam rentak anak-anak khasnya prasekolah. Jadi ini satu pertandingan yang baik, bagus bagi membina pewatakan ataupun kemajuan murid, membekalkan murid-murid ke alam persekolahan nanti, kerana bila mereka dah biasa dengan perkara-perkara segini, insya-Allah bila naik di tahun 1, 2 dan berikutnya mereka telah didedahkan dan insya-Allah mereka telah mahir biasa dan akhirnya boleh menjadi bakat-bakat mereka boleh diketengahkan nanti bila mereka di tahun 1, 2 dan seterusnya. Jadi cikgu amat teruja melihat pertandingan ini dan harus kita perhebatkan lagi insya-Allah pada masa akan datang supaya lebih ramai lagi boleh menyertai pertandingan sebegini. Wah, sungguh berbakat adik-adik prasekolah kita. Semoga mereka terus berjaya. Sekian, saya Alia Syada melaporkan untuk Liches TV Sekolah Kebangsaan Alulintah. Sekian, jumpa lagi. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan akan menyelesaikan masalah perolehan bekalan kad pengenalan diri kanak-kanak berchip MyKid dalam tempoh 6 bulan. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Jusof berkata, isu kekurangan bekalan MyKid itu berlaku sejak pandemik COVID-19 apabila ia mendapat permintaan tinggi di peringkat global termasuk penggunaan dalam bidang otomotif. Kita juga bercadang dalam tempoh masa ini kita akan buat penangguhan sementara lah pengeluaran MyKid. Walau bagaimanapun di sini saya ingin maklumkan proses ini akan berterusan di mana pengeluaran MyKid akan kita laksanakan juga setelah penangguhan ini kita perolehan baru setelah bekalan chip dapat kita selesaikan. Walau bagaimanapun apa yang saya harapkan setiap kanak-kanak yang mempunyai sijil lahir, sebenarnya sijil lahir itulah dokumen pengenalan diri mereka. Beliau bercakap kepada media selepas menyerahkan kad pengenalan melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekar kepada kanak-kanak orang kurang upaya OKU Nur Alia Amar 12 tahun di Kampung Bukit Godek, Semabuk Dalam, Melaka siang tadi. Kata Datuk Ruslin, semua agensi kerajaan dan swasta perlu menerima penggunaan sijil kelahiran kanak-kanak bagi ibu bapa yang masih menunggu kelulusan permohonan MyKid. Ini kerana jelasnya MyKid bukan satu-satunya dokumen diiktiraf kerajaan kerana sijil kelahiran juga adalah dokumen yang sah. Bagaimanapun tambahnya, jumlah pemohon yang belum mendapat MyKid adalah rendah. Beliau juga meminta semua ibu bapa bersabar selain memberi jaminan penyerahan MyKid berkenaan akan dilakukan secara berperingkat kepada pemohon. Setakat ini, tambah beliau, JPN mengagihkan hampir 293,000 kad pengenalan di seluruh negara melalui program Mekar sejak 2013.
Menuju pasca COVID-19, kesejahteraan kembali menjadi trend di Amerika Syarikat. Penganalisis yakin untuk tahun ini saja, industri berasaskan kesejahteraan mampu mencapai nilai sehingga lebih 1.5 trilion dolar Amerika atau 6.504 trilion ringgit. Ia juga selaras tumpuan beberapa bandar di Amerika Syarikat ke arah mempromosi kesihatan dan kesejahteraan. Ia disokong dengan dapatan bahawa kira-kira 50% pengguna di Amerika Syarikat mengakui kesejahteraan adalah perkara paling utama dalam kehidupan harian mereka. Secara am, kesejahteraan meliputi soal kecergasan, pemakanan, penampilan, tidur serta kesedaran dan kesihatan. Untuk itu, keadaan fizikal, mental, emosi dan rohani adalah amat penting. Ramai mula sedar senaman kecergasan semata-mata adalah tidak mencukupi dan perlu disertai kesihatan badan yang menyeluruh. The pandemic has accelerated this. People are waking up to the fact that they're not well and they need means to help them to be well. So we now need to meet people where they are and provide them with the education and the resources in order to be able to do that. Menurut Forum Ekonomi Dunia, kesejahteraan menjadi semakin penting kepada pekerja sejak dunia dihimpit pandemik COVID-19. Kajian oleh Pertubuhan Kebajikan bagi gelandangan shelter mendapati kenaikan kadar sewa antara punca jumlah penduduk United Kingdom menjadi gelandangan meningkat 74% sejak 10 tahun lalu. Menurut pertubuhan itu, kira-kira 123,000 atau hampir separuh daripada mereka adalah kanak-kanak. Aisyah Rahim adalah salah seorang daripada mereka. Aisyah dan anak perempuannya 17 tahun diusir daripada kediaman mereka di Newham tahun lalu dan hanya diberikan tempat tinggal sementara. Selepas kediaman sementara itu turut dipenuhi gelandangan senasib dengannya, Aisyah terpaksa berpindah ke rumah emaknya di London. Tinggal di rumah flat satu bilik ini, hanya Aisyah dan emaknya mempunyai katil masing-masing, manakala anak perempuan Aisyah tidur di atas lantai beralaskan tilam. Menurut Aisyah, beliau sedih dengan perubahan nasibnya. Menurut kajian shelter, sekurang-kurangnya 271,000 penduduk England tiada tempat tinggal tetap atau menjadi gelandangan setakat tahun lalu. Ia bersamaan 1 dalam 208 penduduk Britain. Di ibu kota London, kadarnya lebih tinggi pada seorang daripada 58 penduduknya adalah gelandangan. Hanya sekitar 250,000 daripada mereka, kebanyakannya berkeluarga, tinggal di kediaman sementara. Dan meskipun ada di antara mereka mendapat bantuan makanan daripada orang ramai, mereka masih perlu merayu untuk mendapatkan wang tunai. Ini bagi membolehkan mereka tinggal di hostel pada waktu malam, terutamanya ketika cuaca sejuk. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Shelter, Paulinette, jumlah gelandangan meningkat kerana kos sara hidup yang tinggi. Are soaring. Housing benefit is not keeping up with rents because it's been frozen. People simply cannot afford to pay their rent. If you can't afford to pay your rent, ultimately you will be evicted. And then if you become homeless, there is nothing for you because of decades of failure to build enough social homes. Menurut Kerajaan United Kingdom, sebanyak 366 juta pound diperuntukkan kepada majlis daerah di England bagi membantu menghalang tindakan pengusiran dan menyediakan kediaman sementara kepada gelandangan. Artifak ini ialah baju berayat. Baju berayat berwarna merah ini dijahit dengan benang perak serta tidak mempunyai lengan dan kola. Ia mempunyai motif kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat yang memuji kebesaran Allah. Baju ini juga diperbuat daripada kain kiswah yang digunakan untuk menutupi bahagian dalam Kaabah di Mekah pada suatu ketika dahulu dan pernah dimiliki oleh Raja Nikpek Raja Jammu, kerabat diraja Kesultanan Melayu Patani pada tahun 1805 Masihi. Sukan badminton terbuka Malaysia, pilihan kedua An Si Yang dari Korea Selatan menepati ramalan mara ke perlawanan akhir apabila menundukkan juara Olimpik yang juga pilihan keempat Chen Yufei dari China. Yang ini untuk Si Yang mendahului 18-10, seterusnya menang 21-12 dalam set pertama. Set kedua lebih mendebarkan. Terikat 19 sama, lawannya Yufei berjaya mengorak langkah terlebih dahulu.
menang 21-19, perlawanan diheret ke penentuan selepas kedua-dua pemain terikat satu sama. Kegagalan Juve membalas pukulan Siyang menyebabkan permainan segera berakhir. Siyang mara ke perlawanan akhir menang 21-12, 19-21, 21-9. Ini juga kemenangan kedua Siyang ke atas Juve dalam 10 pertemuan mereka. Perlawanan akhir pertama Piala AFF, Vietnam bernasib baik terselamat daripada dimalukan. Jaringan penyamaan ketika permainan berbaki 2 minit sebelum tamat membantu Vietnam mencatat keputusan seri 2-2 dengan Thailand dengan kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi pada Isnin ini di Thailand. Dilabel sebagai pasukan pilihan musim ini, penampilan awal Vietnam agak jelas, terutama selepas Nguyen Tien Linh melayangkan badan untuk menanduk masuk gol pertama perlawanan. Berikutnya masih Linh yang menjadi tumpuan. Peluangnya untuk menambah jaringan tidak kesampaian apabila dia didakwa telah menasari penjaga gol Thailand. Saingan berikutnya lebih sengit dengan kedua-dua pasukan mula bercakaran. Peluang Thailand untuk mengimbangi perlawanan sebagai percuma Tiraton Bunmatan terkena palang. Minit ketiga separuh masa kedua, Thailand mula memecah kebuntuan gol. Tiraton tenang memperdaya seorang pertahanan Vietnam untuk disusuli satu rembatan deras terus ke dalam gawang lawan. Minit ke-63, kedudukan berubah lagi. Saraj Yuyen bijak melepasi perangkap offside Vietnam untuk disusuli gol kedua Thailand. Ketinggalan 1-2, Vietnam kembali lega apabila pemain gantiannya Vu Van Tan meledakkan gol penyamaan ketika permainan berbaki 2 minit akan tamat. Seri 2-2 perlawanan akhir kedua pada Isnin ini, giliran Thailand menjadi tuan rumah. Visual menjelang pertandingan ukiran daripada AIS di Perm Rusia mengakhiri buletin didik. Selain perlu menyiapkan arca yang cantik dan memukau, artis terbabit juga terpaksa bergelut dengan suhu negatif 37 darjah Celsius. Saya Fazilani Harun, selamat Assalamualaikum.